واحد اثنين ثلاثة. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ثم أما بعد.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ni Allah kurniakan kesempatan umur. Mudah-mudahan Allah merahmati memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'an? Kaifa sihhatukum? Sihat, alhamdulillah. Betul lah jawab tu? Betul. Sihat, alhamdulillah. Sihat bahasa Arab, alhamdulillah bahasa Arab. Baik, hari ni kita masuk ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Suratul Baqarah. Situ kan? Ke surat 445. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan nir rajim. Kan? Bila baca Quran bunyi ne. Bila sebut tak ada bunyi ne. Ni. Kalau sini tak sebut sini kan? Sini. Habis ni samalah. Nir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Ia menceritakan ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki tanjakan. Saya faham? Mendaki tanjakan. Maksud mendaki tanjakan. Menaiki bukit sebelah tu. Mendaki tanjakan ni istilah lalu jalan yang tinggi. Siapa yang kalau pergi KL ke dia buka Waze, dia ada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris kan? Dia panggil kalau dalam Google Maps dalam tu memang dia sebut naik naik tanjakan dia kata. Naik tanjakan ni maksudnya naik jalan berbukit. Dia panggil jalan berbukit, jalan berbukit.
Itu dia panggil tanjakan. Bukit lain, ini jalan berbukit. Sikit-sikit tu bonggoi. Bukit ni bukit. Jalan berbukit lah. Dia jalan berbukit. Bukan naik bukit, jalan berbukit. Dia beza naik bukit, dia daki bukit. Yang ni jalan tu berbukit. Macam pergi Cameron Highland tu naik jalan berbukit. Itu maksudnya. Itu dia panggil mendaki tanjakan. Baik, kita ulang balik. Abu Musa al-Ash'ari menceritakan ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki tanjakan, iaitu mendaki jalan yang bukit, menaiki bukit dan menuruni lembah, melainkan dengan mengumandangkan takbir. Baik, saya pernah sebut sebelum ni, kalau ada perkataan tidaklah dan diiringi dengan melainkan, apa maksudnya? Maksudnya, bila kita buang tidaklah dan melainkan, ayatnya jadi ayat yang ijabiyah, ayat yang dia panggil apa positif kot. Bukan yang uslub negatif. Kalau uslub negatif dalam bahasa Arab panggil salbiyah, iaitulah yang ada la tu. Jawab-jawab teranum. Jawab-jawab teranum. Itu jawab syarat. Bukan jawab-jawab. Jawab syarat. Jawab-jawab tu macam asnah. Ya? Sedap teranum. Baik, jadi kalau kita buang, tengok ayat dia kata, kami mendaki, saya buang tidaklah, kami mendaki tanjakan, menaiki bukit dan menuruni lembah dengan mengumandangkan takbir. Bila kita buang tidak dengan melainkan, ayat tu dia akan jadi positif. Maksudnya, sahabat Nabi ni, mereka bila naik bukit lepas peperangan, setelah selesai peperangan, ataupun sesuatu peperangan, tidaklah kami apa yang kami buat selalu, kata Abu Sa'id Al-Ash'ari, kami akan bertakbir sambil berjalan, naik bukit, turun bukit, kami sentiasa bertakbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda, Nabi SAW mendekati para sahabat yang bersama dengan Nabi ini, Nabi kata, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kalian berdoa kepada Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari sebuah kalimah yang termasuk dari perbendaharaan syurga, iaitulah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya kerana pertolongan Allah Ta'ala. Baik. Nabi sebut pada sahabat-sahabat ni ketika itu, dia kata sebenarnya Allah itu tidaklah tuli dan jauh daripada kalian. Baik, ada yang mengambil pendapat daripada hadis ini mengatakan tak perlu kuat-kuat takbir, tak perlu kuat-kuat doa. Macam itulah alasannya. Jadi alasan ni kurang tepat. Ya. Jadi Nabi nak beritahu di sini bukan bermakna Nabi tak bagi kuat-kuat tu. Nabi kata sesungguhnya Nabi datang, Nabi beritahu bahawa Allah itu bukannya tuli dan bukannya jauh. Bukan bermakna memang sifat Allah tidak sifat Allah suci daripada sebarang kekurangan. Dinyatakan dalam ni suci daripada sebarang kekurangan. Tidak bermakna tak boleh kuat-kuat baca Quran, kuat-kuat baca doa. Tak payah kuat-kuat sangat baca doa sebab Allah itu Maha mendengar. Bukan itu alasannya. Nak cerita bahawa ya Allah ni tak tuli, tak jauh. Bukan bermakna jangan baca doa kuat-kuat. Tidak. Nabi tak kata pun jangan baca doa kuat-kuat dalam hadis ni.
Cuma istimbat hadis ni ada mengatakan tak perlu doa kuat-kuat, doa pelan-pelan. Tak. Tapi kita akan tengok. Saya nak bahas beberapa berkenaan dengan ada sebahagiannya berkenaan dengan solat qiyamul lail. Nanti kita akan bahas sikit di ujung lah, saya nak cerita sikit. Baik, okey, tak apa. Jadi ini sebut sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat daripada seorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Maksudnya kita ni, Nabi ibaratkan orang yang menunggang, yang paling hampir dengan dia adalah leher tunggangan. Kalau kita dengan steering lah. Steering tu dengan kita akan memandu dia. Lebih dekat nak dibandingkan dengan kita dengan steering tu, dengan binatang tunggangan, leher binatang tunggangan tu, dengan Allah lagi dekat. Nak diibaratkan ketika itu sahabat-sahabat Nabi sedang menunggang. Begitulah Nabi ibaratkan. Baik, dan satu lagi zikir yang kelebihannya termasuk daripada perbendaharaan ni, antaranya bila berzikir ganjarannya syurga. Iaitulah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Baik. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim serta beberapa periwayat lainnya daripada Abu Uthman An-Nahdi. Berkenaan dengan ini, baik, nak cerita bahawa hadis tu manusia ni bila minta apa sahaja dengan Allah, Allah dekat dan Allah dengar. Cuma dalam adab berdoa ni, antara adab berdoa, kita jangan tergesa-gesa nakkan hajat itu dikabulkan segera. Itu antara adab doa. Kita jangan berdoa ni memaksa. Ya Allah, tolonglah, percepatkanlah. Ya Allah, dia ada ayatnya. Ya Allah, sekiranya perkara ini baik untuk aku, maka segerakanlah. Jika ianya tidak baik untuk aku, maka jauhkanlah. Itu doa kita berserah pada Allah. Biar Allah yang tentukan ianya baik ataupun tidak. Adab berdoa. Kan? Jangan tergesa-gesa, jangan kelam kabut berdoa. Ya. Dan di antara adab berdoa juga, diawali dengan tahmid dan selawat. Dan ditutup juga dengan selawat ke atas Nabi SAW. Nabi sebut, barang siapa yang berdoa tidak dibuka dengan selawat, maka dia termasuk dalam kalangan doa orang yang tergesa-gesa. Nabi sebutlah hadis. Jadi tergesa-gesa dalam doa memang tidak digalakkan. Antara adab berdoa, tak boleh tergesa-gesa. Kena sabar. Berkenaan dengan ini, penulis katakan hal ini sama seperti firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam masa kita berdoa, ya betul, Allah ini maha menerima doa, maha mengkabulkan doa. Di sebalik doa yang kita mohon, hendaklah kita ini melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Boleh dikaitkan dengan akal. Ya, Allah Ta'ala ni apa saja kita minta dia akan bagi. Tapi bagi kita yang tahu wajibnya sesuatu perintah itu dilaksanakan, kita kena buat. Kita kena laksanakan tuntutan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Seperti mana yang Nabi gambarkan dalam satu hadis, mafhumnya, seseorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan kusut masai, bajunya tidak terurus, dilihat seolah-olah tawaduk, tapi doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia melakukan perkara syubhah. Apa syubhah? Benda yang tak jelas. Haram dan halal jelas, tapi antara haram dan halal ini perkara syubhah yang tidak jelas.
maka Allah Ta'ala tidak kabulkan doanya. Itu nak cerita, kita kena laksanakan perintah. Kena bertakwa dan melaksanakan perintah. Ya. Di samping kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik. Juga firmannya kepada Musa dan Harun, sesungguhnya aku berserta, ya, kalian berdua, aku mendengar dan melihat kalian. Jadi kalau kita sentiasa bertakwa kepada Allah, kita bersangka baik dengan Allah, tanda kita bersyukur, kita beribadat pada Allah, Allah akan bersama dengan kita. Walaupun kita tak berdoa, ketaatan itu menunjukkan kita mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Ya. Itu dia panggil, ya. Okay. Kalau tanya saya, tapi jangan cok saya Wahabi pula. Kalau tanya saya lah, doa sendirian itu lebih afdal. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku banyak dosa padamu, ya Allah. Ya Allah, aku dah melakukan dosa besar, ya Allah. Dosanya sekian-sekian, ya Allah. Malam tadi aku sekian-sekian, ya Allah. Ya Allah, malam tadi aku pergi masjid, ya Allah. Aku terniat nak curi duit tabung masjid, ya Allah. Kita boleh doa kepada Allah. Kalau kita doa ramai-ramai, ya Allah, ya Tuhan kami, malam tadi kami ke masjid, kami berniat nak curi duit masjid. Dan kita mengadu pada Allah ni, dia tidak ada orang kata apa, dia tak boleh nak disembunyikan, nak disorok-sorokkan, dah. Kita direct dengan Allah apa yang kita nak. Benda yang baik, kita boleh direct dengan Allah. Benda yang jahat yang kita buat, benda yang jahat kita buat pun kita boleh cerita apa yang kita buat. Ya Allah, aku malu nak mengadu padamu, ya Allah. Aku telah melakukan kesian-kesian kejahatan. Sebenarnya, ya Allah, aku kalah dengan nafsuku, ya Allah. Sesungguhnya nafsu aku ini, ya Allah, Engkau je yang boleh atur, ya Allah. Aku pun tidak berhajat kepada nafsu yang jahat, ya Allah. Aku usaha, ya Allah, nak bangun awal, ya Allah. Tapi tak boleh bangun awal. Umur aku dah 70 tahun, ya Allah. Aku sibuk dengan dunia, ya Allah. Aku main game, ya Allah. Aku main game larut malam, ya Allah. Aku bangun tahajud pun tidak, ya Allah. Walaupun dalam hadis ada disebut, ya Allah, ketika umur dah 60 tahun dan ke atas, kalau bertangguhnya amal-amal, bila aku mati, Engkau tidak akan menerima apa excuse daripada aku, ya Allah. Kita kena doa. Asal doa lepas sembahyang, doa jemaah. Okey, tak ada masalah. Bagi saya lah, doa sendiri tu kan dia lagi hampir kita kan dengan Allah. Memang lagi hampir pun. Dengan perasaan kita tu, dengan tawajuh. Tak sepenuh hati maksudnya? Ya. Kalau ramai-ramai tu dia berdoa, ada juga kita kena berdoa ramai-ramai, kita nakkan berkat orang soleh. Tapi dalam masa kita doa bersendirian itu, dapat tak berkat orang soleh? Dapat. Ya Allah, dengan kebaikan orang-orang soleh, ya Allah, dengan kebaikan kehebatan Nabi SAW, ya Allah, Engkau perbaikilah amalku, ya Allah. Boleh kita tawassul dengan orang yang baik, termasuk Nabi SAW. Bertanya pada saya lah. Tapi kalau solat fardu, antara solat fardu ni, doa yang mustajab doa lepas solat fardu. Dan di antara solat ke solat, mustajab doa. Antara solat maghrib dan isyak, mustajab doa. Antara sahur ke subuh, mustajab doa. Antara mustajab doa.
pada malam Idul Adha, Idul Fitri mustajab doa. Boleh doa ramai-ramai, tapi tak, maksud saya secara kalau tanya personal, doa bersendirian itu lebih baik. Ya. Ha? Tak semestinya malam-malam. Kalau dah bila-bila masa berdoa ni bila-bila masa. Hmm. Hmm. Memang ada berdoa sebab Nabi SAW sendiri pun mengangkat tangan. Sehingga sahabat kata kami nampak ketiak Nabi bila Nabi angkat tangan gitu. Kalau solat istisqa Nabi lagi tinggi Nabi angkat. Atas pada kepala lagi Nabi angkat. Kalau solat sunat istisqa. Perbuatan yang angkat tangan berdoa tu memang Nabi SAW sendiri buat. Tapi ada doa yang tak perlu angkat tangan. Contoh, doa masuk tandas. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk tandas. Keluar tandas. Keluar pada pintu. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adha wa 'afani. Tak perlu. Ada doa yang secara spontan. Saya kata, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah. Ada yang tak perlu, kan? Sebab ya. Fatihah ada dua. Yang pertama, Fatihah ayatnya as-sana, pujian. Yang kedua ad-du'a. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini as-sana, pujian pada Allah Taala. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, itu doa. Itu doa. Macam qunut. Saya baca qunut memang saya jelas. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini bukannya doa, yang ini pujian. Yang ini dianjurkan semua baca serentak. Saya baca yang innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu wal ala ma qadait. Wa nastaghfiruka, doa balik. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa balik. Wa sallallahu alaihi wasallam, bukan doa, yang ini pujian. Sebab kadang-kadang orang yang cerdik, tak, maksud saya kebiasaan orang yang tahu, bila datang hujung doa imam tu wa sallallahu alaihi wasallam, ramai yang baca. Sebab itu bukan doa. Itu pujian. Doa ni at-talab. Kita memohon sesuatu. Kita panggil ad-doa. As-sana' ni lebih kepada at-tahmid, memuji Allah Taala. Ya. Selawat tu bukan doa. Kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa khutbah kedua. Tak angkat tangan boleh? Ada orang tanya saya soalan tu pagi subuh semalam. Subuh semalam, Ustaz nak tanya doa khutbah. Doa khutbah ni rukun bagi imam, bukan bagi makmum. Rukun khutbah ada 5. Tahmid, alhamdulillah bil alamin, innal hamdalillah. Yang kedua selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallah, wasiat dengan takwa pada Allah. Baca satu ayat Quran yang difahami. Baca ayat Quran dan terjemah yang difahami. Dan yang kelima, doa li'amatil muslimin. Itu rukun bagi khatib. Makmum ulang. Angkat tangan ke tak nak angkat tangannya, cuma jangan tidur aje. Okey? Baik. Sekali, tak jelas.
Jadi nak faham tentang hadis ni untuk apa? Okey. Apa dia? Dia maksudnya ya, tenangkan. Sebab apa? Nabi tegur dalam keadaan begini supaya sahabat-sahabat ni jangan menganggap bahawa macam tadilah, soalan tadi tu betul tepat. Ada kalanya Allah Ta'ala ni, kalau kita nak bermunajat pada Allah Ta'ala, cukup sekadar kita dengan Allah Ta'ala je. Contohnya pasal zikir. Saya tak boleh sebut benda ni, nanti orang kata saya ni Wahabi. Tak dengar? Soalannya tak jelas. Tak apa. Saya ulaskan. Tak ada soalan pun, insya-Allah boleh faham. Kita ni kadang-kadang suka ikut satu trend. Sebenarnya kita tak faham trend tu. Macam anak saya, Sharifah Nur Insyirah, umur 4 tahun tu. Dia asal jumpa je mainan kuda ke, binatang ke, dia akan pergi dapur, dia ambil pisau yang potong kek tu. Allahu Akbar Allah. Itulah anak saya yang perempuan tu. Sebab dia tengok saya sembelih lembu depan mata dia. Dia memang sampai percik darah kena muka dia. Dia memang suka ikut saya. Saya bawa dia pergi tengok. Wah, dia tak pergi sembelih ke? Setiap hari dia tanya. Tapi dia akan buat lakon, ada unta, kita pergi umrah tu saya beli unta kat dia orang, mainan. Unta tu memang dia. Allah, ambil pisau. Tapi trend yang dia buat tu, dia faham tak maksud Allahu Akbar tu? Dia tak akan faham. Saya takut, kita jadi seperti budak-budak yang macam ni, yang tak faham apa tujuan letak pisau sembelih. Allah, siap main permainan lagi. Abang dia jatuh, dia sembelih abang dia. Allahu Akbar Allah. Saya jadi permainan. Maksudnya, mereka tak faham. Tapi pesan lah, jangan pisau betul ya. Ini pisau ni boleh. Dia tak faham. Kadang-kadang akhir zaman ni, kita pun begitu. Jom kita join zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham tak apa makna tu? Kadang-kadang saja ikut trend. Saja ikut ramai-ramai. Sebab apa? Sonok pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya berentak-rentak. Kita, apa benda yang kita nak daripada tu? Melainkan kelazatan je. Apa lazatnya? Jadi, Nabi beritahu begitu, nak beritahu bahawa, bukan dengan kalian secara kuat itu boleh dapat zuk, sehingga Allah boleh mengkabulkan kalian, sedangkan Allah tak buta dan tak tuli. Tapi dalam masa yang sama, tidak bermakna doa tak boleh ramai-ramai. Dalam kunut pun kita doa ramai-ramai juga. Kunut dalam solat tarawih, solat witir dan juga solat fardu, kita doa ramai-ramai juga. Dah. Saya kata ada part yang dilarang, ada part yang tak dilarang. Kalau macam saya, kalau tanya saya, Ustaz, kalau macam kita zikir ramai-ramai la ilaha illallah apa semua tu, Ustaz setuju? Saya memang tak setuju. Sebab saya tak setuju yang tak faham. Kalau faham tak apa. Kenapa telefon? Ya. Macam mana? Itu sebab saya kata kita tak, saya kata kita nak join tu sebab apa? Seronok. Kalau itu tak apa, ajak ramai-ramai berselawat. Ini saya kata yang kita duk bimpun ramai-ramai, kita ni sampai la ilaha illallah, patut la illallah, la illallah. Tujuan apa tu? Kalau ini saya pasti kalau Nabi hidup zaman tu, Nabi akan marah. Pasti. Kita jadi macam hiburan, sonok-sonok gitu.
Kalau kita nak zikir la ilaha illallah, okey. Sebab itu betul. Mak Allah tak pekat, tak tuli, betul. Apa nak jerit-jerit kan? Ya, makan lara. Makan lara. Maksudnya? Lara lah. Okey. Tuan-tuan tengoklah, Ibu Ayah cuba tengok macam mana ulama-ulama dulu zikir. Tengok ulama-ulama zikir macam mana. Memanglah khawas. Tapi tengok macam mana. Kita yang tak ada ilmu ni sepatutnya kena ikut bagaimana yang Nabi ajar, tengok cara bagaimana ulama buat. Itu sebenarnya. Daripada yang kita buat ni tak ada asas. Jadi memang Nabi kata Allah tu tidak pekat dan tidak tuli tu bermakna biar buat tu berasas, jangan disebabkan hiburan. Ya Allah, la ilaha illallah. Sebenarnya kita lebih kepada joget, lebih kepada suara, tapi hati kita tak ada pun ingat Allah. Apa hati kita ingat Allah ke tidak? Hati kita tak ingat Allah. Mulut kita hanya sebut, tapi kita tak faham apa yang kita sebut. Macam doa. Memang afdal doa bahasa Arab daripada Quran dan hadis. Baca doa dalam bahasa Arab walaupun tak faham. Tapi selitkan juga doa bahasa Melayu. Macam saya kalau buat qiyamul lail, orang kata, ustaz, boleh tak ustaz zikir-zikir munajat? Saya memang tak gemar zikir-zikir munajat ni. Ustaz boleh tak doa dalam bahasa Melayu? Saya berdoa bahasa Melayu pun saya tak gemar. Saya doa ringkas bahasa Arab. Lepas tu saya kata, okey tuan-tuan ada baki lebih kurang 10 minit ni, doalah apa doa tuan-tuan nak doa. Saya pun tidak akan bawa solat taubat secara berjemaah. Solat taubat berjemaah mana? Taubat dosa beramai-ramai kita ni. Solat taubat ni dia kena munfaridun. Seorang-seorang buat. Munfaridun, seorang-seorang. Tasbih okey ramai-ramai, tak masalah. Solat taubat, solat hajat pun lebih baik sebenarnya seorang-seorang, tapi tak apa buat jemaah walaupun di ada khilaf berkenaan dengan niat seorang-seorang pun ada juga. So solat taubat. Kalau di program kan ustaz buat qiyamul lail bawa solat taubat. Saya tak mahu bawa solat taubat ni. Taubat ni seorang-seorang. Solat wuduk, ni solat wuduk berjemaah. Seorang je. Dia ada jemaah solat tasbih witir, okey. Saya biasanya kalau buat qiyamul lail saya akan buat 10 rakaat. Solat tahajud saya buat. Baca ayat Quran panjang-panjang, kerana setengah juzuk. Saya baca. Saya biasa buat macam itulah kalau qiyamul lail. Tasbih pun kita akan buat. Ada orang tanya ustaz tak suka buat tasbih. Saya suka buat tasbih, tak selalu. Sebab apa? Kalau buat tasbih, kalau orang ikut 4 rakaat, makan masa dekat setengah jam 4 rakaat. Kalau ada yang masuk di tengah-tengah, terkanjir dia. Solat tasbih. Kalau berjemaah saya lebih suka buat solat-solat tahajud 10 rakaat. Okey, boleh ya? Ya. Solat sunat baca Quran boleh tak? Boleh. Solat fardu makruh. Solat fardu faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah. Solat sunat boleh buka Quran di depan. Cuma adalah sebagian imam, cuma saya tak setujulah. Pelajar tahfiz buka Quran. Ni saya tak setuju. Dah tahu apa Quran kena baca tanpa tengok Quran. Kalau buka Quran tu boleh, pastikan bacaannya lancar. Dan pastikan kedudukan Al-Quran itu sesuai. Ada setengah tu dia tak ambil kira dengan tiup anginnya, langkah-langkah ayatnya. Itu kena pastikan betul. Saya
buka Quran ni bukan saya tak setuju. Tapi lebih baik baca apa yang dia hafal. Kalau imam tarawih contohnya, dia hafal surah-surah pendek, itu pun lebih baik sebenarnya bagi saya. Baca dengan keadaan yang betul. Saya kalau semayang kuliah di masjid-masjid mana pun, saya suka bawa ayat-ayat lazim. Saya tak suka bawa ayat tinggi. Kenapa ustaz tak suka bawa ayat tinggi? Saya kata saya suka bawa ayat lazim. Antaranya saya jadi imam, saya nak baca bacaan yang betul supaya makmum dengar, imam dengar, oh ini bacaan yang betulnya. Sebab ada imam yang baca wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dia baca begitu. Dia rasa macam rima tu sedap, macam sajak gambarnya. Bukan fal mughira, fal mughira. Bukan fal mughira, dia ikut fal muriya. Saya dengar maghrib, isyak saya ulang balik ayat tu. Tapi dia jumpa saya, ustaz, memang fal mughira je. Fal mughira. Atau saya main dengar-dengar, kenapa tak rujuk Quran? Saya kata, memang dia perasan saya baca balik ayat tu. Sebenarnya lebih baik baca ayat yang dah dihafal. Baik hafal yang pendek-pendek tu daripada hafal yang panjang. Boleh pada sunatnya, pada fardu tak baca apa yang kita hafal, ya. Surah Sajadah ada imam-imam yang tak beradab. Tak beradab ke apa? Tak berat. Letak Quran di depan. Macam mana? Macam saya kata tadi lah. Dah, perbuatan imam tu saja. Jenuh lah rupa itu. Kalau imam terkentut, batal, kita pun batal sama. Dah, imam tu. Yes, makruh. Sebaiknya baca ayat biasa. Ya. Sebab syarat jadi imam sekarang ni, kita wajibkan hafal sajadah dengan insan. Tak apa tak boleh. Tak diberi tauliah imam. Syarat sekarang. Jadi nak jadi imam, tak apa surah sajadah. Mana? Di masjid? Tak ada. Ada syarat tak syarat Oh, tak ada. Setakat ni saya tak dapat apa-apa lagi. Tak satu ya? Setakat ni tak dengar apa-apa lagi. Okey, sambung ya. Sebelah. Maksudnya bahawa Allah tidak menolak dan mengabaikan doa seseorang, tetapi sebaliknya Allah Maha mendengar atau Dia mendengar doa. Ini merupakan anjuran untuk sentiasa berdoa dan tidak akan pernah menyia-nyiakan doa hamba-Nya. Baik, macam saya sebut tadi, kita melakukan ketaatan, mengharapkan keredaan Allah, itu juga adalah doa sebenarnya. Sebab apa kita melakukan ketaatan? Kita nak Allah redha kita. Kita nak Allah redha. Apa maksud zikir? Saya pernah hurai maksud zikir dulu. Kita kena sentiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Apa maksud kena sentiasa zikir pada Allah Ta'ala? Lagi ada pendapat lain? Mengingat Allah. Macam sama je kat depan tadi. Yang lain. Ingat dan sebut. Lafaz di mulut. Okey. Bila kita masuk bilik air. Habis kalau tak lafaz, tak ingat. Hati ingat. Ingat. Apa dia zikir? Zikir ini maknanya ta'ah. Makna zikir ta'ah. Betul.
Maksudnya zikir ini adalah ketaatan. Kita masuk bilik air, kita diamkan mulut kita daripada menyebut nama Allah, itu juga taat. Maksudnya bukan bermakna zikir itu sentiasa lafaz subhanallah subhanallah subhanallah. Tapi bila keluar daripada masuk bilik air, kita tak zikir. Maksudnya, oh masa tu tak zikir. Tak. Tak zikir dalam bilik air itu adalah kita taat. Maksudnya tak boleh sebut nama Allah di tempat ini. Bermakna kita zikirlah. Sebab kita taat bahawa waktu itu tak boleh zikir. Tak boleh zikir lisan. Dan hati okey lah. Maksud zikir adalah okey. Contoh lagi. Kita nak buat perkara haram, tak jadi buat perkara haram. Bermakna kita zikir. Sebab kita hindar perkara haram itu, kita taat supaya tarkul ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Itu dipanggil zikir. Zikir ni maksudnya taat. Okey. Itu zikir juga, betul. Alam semula jadi. Okey. Hukum karma. Hukum karma. Saya kalau bab ni, okey, faham soalan ni? Ada yang tak dengar belakang. Jadi doktor sebut, bila tengok bukan disebut alam semula jadi. Okey. Kalau kita makan sedap, sedapnya. Okey. Yang ini saya boleh sebutkan dia lebih kepada adat manusia. Adat manusia. Kalau fikirkan disebut sebagai adat manusia ni, dengan syarat benda itu bukan menjadi i'tiqad. Itu kena faham. Sidai kain, tengok cuaca panas. Elok dah habis sidai kain, kain yang terakhir sidai, hujan. Kita angkat balik. Kalau aku tahulah, aku tak sidai kain waktu ni. Baik, kalau di sini, kalau bukan kalau i'tiqad, okey. Maksudnya, kalau i'tiqad ni yang bahaya ni. Seolah-olah kita mempersalahkan Allah. Kenapa bagi hujan waktu ni? Itu kalau i'tiqad. Tak mau. Di sini dipanggil kalau manusia. Kalau manusia, kalau kita lah. Kalau aku tahulah, aku tak sekian. Bukan bermakna kalau yang kita menyalahkan takdir. Macam tadilah disebut tu alam semula jadi. Memang dia kata alam semula jadi kan. Kalau tidak melibatkan i'tiqad, okey. Kalau melibatkan i'tiqad, bahaya. Kena ajar diri bahawa alam itu memang Allah yang jadikan. Mungkin saya rasa alam semula jadi itu lebih kepada sains. Alam yang hebat. Memang yang menjadikannya Allah. Sedapnya kan. Lupa yang memberi sedap tu siapa. Yang itu tak boleh. Kalau ada satu, itu sebab bila ada satu bala, ada satu ujian yang Allah berikan, ini kita kena segera kembali pada Allah. Ini memang dianjurkan dalam Quran. Alladzina idza asabatuhum musibah. Kena sebut, itu kena kembali pada Allah secara direct. Jangan diubat-ubatkan hati ni. Saya nak mengatakan bukan ujian pada Allah. Apa saja kita sebagai orang Islam kena kembali kepada Allah Taala. Cuma jangan buat andaian yang terlalu hebat sehingga menyakitkan orang lain.
Itu satu juga masalah. Musibah. Ramai mati. Itu yang mati-mati dalam keadaan tu mesti banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Ini tak boleh ni. Accident pom terbakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbakar orang tu. Ini mesti dia Allah bakar dia di dunia siap-siap sebelum dibakar di akhirat. Itu tak boleh. Kita masuk buat andaian ini haram hukum. Senang nak menghukum orang. Rumah dia kena rompak. Ya Allah, banyak emas kena rompak. Itu mesti tak bayar zakat. Jangan. Itu dah syaitan. Sangka-sangka ni syaitan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, kata Allah Ta'ala. Sangkaan kita ni kadang-kadang salah dan dosa. Ya? Tasawuf ya? Itulah tafsir pun ya, tasawuf pun dia, bahasa Arab pun dia, semua kita ambil semua. Udahlah tu, pukul 10 dah. Tak habis juga ayat ni. Nanti Imam Malik, di situlah kita sambung ya. Barakallahu fikum. Baik, boleh ada soalan lagi? Tak ada soalan. So insya-Allah kita jumpa hari Isnin. Kalau ada perubahan hari Isnin, saya beritahu. Tapi sekarang ni tak adalah. Saya cara nak bercuti, bawa anak-anak berjalan. Tapi rasanya tak kot. Saya start hari Selasa dengan Rabu. Isnin dan Khamis tu ada kelas, insya-Allah. Selasa Rabu ada kelas, tapi ustaz lain lah. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.